Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia-Nya Allah Taala beri kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berkumpul untuk kita sambung lagi pengajian kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita rahmat dan juga barakah bila kita berada dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi bacaan ataupun pengajian kitab kita ni, yang insya-Allah kita akan bermula pada bab yang ke-11, iaitu muka surat 58, iaitu bab berkenaan dengan kebangkitan dan juga hisab. Yang mana sebelum ni bab yang ke-10 kita dah bahas tentang kubur. Kita dah cerita tentang bagaimana berlakunya azab kubur. Kita pun dah cerita bagaimana adanya himpitan kubur. Yang mana kita cerita hadis yang panjang, hadis daripada Samurah bin Jundub Al-Ansari, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis yang Nabi cerita tentang mimpi Nabi bertemu dengan Jibril dan Mikail, yang kedua-duanya menyerupai manusia, bawa Nabi mengembara untuk lihat azab kubur yang berlaku. Yang mana kita cerita satu persatu hadis yang panjang. Dan juga Nabi cerita tentang himpitan kubur, iaitu setiap orang daripada kita ni tidak akan lepas daripada himpitan kubur. Yang saleh maupun yang tidak saleh akan merasai himpitan kubur. Para ulama sebut himpitan kubur ni, jika sekiranya berlaku kepada orang yang saleh, ialah himpitan yang berbentuk rahmat. Sebab tanah ni ialah asal, masdarul ula, asal utama kejadian manusia. Allah Ta'ala jadikan manusia ni daripada tanah. Dan bila kita balik kepada tanah, seolah-olah tanah tu merindui kita, lalu dia mendakap kita. Tu apa yang disebut oleh para ulama, himpitan kubur yang berlaku pada orang saleh. Dan jika sekiranya himpitan kubur tu berlaku kepada orang yang jahat, orang yang tidak saleh, orang yang taleh dalam bahasa Arab, saleh lawan dia taleh, orang yang tidak baik, maka himpitan kubur tu menjadi azab bagi dia. Nabi sebut dalam hadis, "Lau naja ahadum minkum dhaghtatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adh." Lau naja ahadum min ad-dhaghtatil qabr la naja minha Sa'ad bin Mu'adh. Sekiranya ada orang yang boleh selamat daripada himpitan kubur, maka yang pasti selamat daripada himpitan kubur tu ialah Sa'ad bin Mu'adh. Hadis riwayat daripada Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebab apa? Sebab Sa'ad bin Mu'adh ni seorang sahabat Nabi yang ikhlas, yang orang kata apa, iman dia tu betul-betul kejap. Walaupun masuk Islam tak lama, masuk Islam di tangan
Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Mekah yang ikut Nabi, tinggal kemewahan, masuk Islam, dan diislamkan Sa'ad bin Mu'az pada umur ketika tu. Sa'ad bin Mu'az umur 31, dan riwayat beritahu Sa'ad bin Mu'az wafat umur 34, dan ada riwayat beritahu umur 37. Ala kulli hal, Sa'ad bin Mu'az masuk Islam tak sampai 10 tahun. Tapi masuknya Islam, masuknya Sa'ad bin Mu'az menganut agama Islam dengan sepenuh jiwa dan raga dia, menyebabkan dia menjadi orang yang infak jiwa dia, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia wafat dalam peristiwa peperangan Khandaq, yang mana Nabi sebut ketika mana wafat saja Sa'ad bin Mu'az, ihtazza arshillah, telah bergegar arasy Allah, dengan sebab hebatnya ataupun besarnya kedudukan Sa'ad bin Mu'az sebagai orang yang telah wafat pada hari ini. Dia pun kena himpitan kubur. Sekiranya ada orang yang selamat, sepatutnya dia yang selamat, tapi dia yang hebat amalan dan akidah dia pun tetap kena himpitan kubur. Okay. Dan hari ini kita akan bercakap tentang an-nusyur wal hisab, bab yang ke-11, kebangkitan dan hisab. Yang mana kita tahu benda-benda yang kita bercakap ni, kubur, kebangkitan, hisab ni, benda-benda yang tak boleh dicerap oleh panca indera kita. Benda-benda yang tak boleh untuk kita tengok dengan mata kepala kita. Ni satu cabaran bagi Nabi SAW bila Nabi cerita benda ni kepada orang musyrikin Mekah. Cerita benda tak nampak, syurga neraka benda tak nampak, kubur, alam kubur, kehidupan selepas daripada mati, hisab, ni semua benda tak nampak. Menjadi satu kesukaran pada Nabi untuk Nabi sampaikan benda ni. Air pun hak yang kita boleh nampak. Air ni kita boleh pegang, tengok, nampak. Kalau promok tak kena cara, tak laku juga air. Kita boleh tengok orang jual air, tak semua orang jual air habis, nampak depan mata, tapi tak laku juga. Apatah lagi nak promok benda hak tak nampak, benda yang tak boleh dicerap oleh panca indera. Sebab tu Nabi ambil masa lama. Nabi ambil masa 13 tahun untuk cerita benda ni saja. Cerita benda ni saja dalam keadaan semua ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah, solat, zakat, puasa ni tak pernah sekali pun disebut secara detail ketika berada di Mekah. 13 tahun cerita benda tak nampak. Bukan senang nak letak kepercayaan dalam hati setiap manusia ni untuk dia percaya benda yang dia tak nampak ni, benda yang tak boleh difahami dengan akal waras dia. Hanya dia hanya dengar daripada Nabi sahaja. Benda-benda ni dia dengar daripada Nabi sahaja. Menyebabkan cabaran begitu kuat bila Nabi sampaikan benda ni. Sebab tu kalau kita tengok bermula pada surah Al-Qiyamah sampai kepada surah Al-Ghashiyah, Allah Ta'ala cerita benda sama sahaja. Hari kiamat, kehidupan lepas mati, balasan syurga neraka. Tak lagi benda tu, balasan syurga neraka. Wak mari dalil akal, wak mari dalil nukilan. Dalil akal ni dalil Allah Ta'ala suruh kita mikir, dan Allah Ta'ala suruh banding. Jika Allah Ta'ala boleh buat urusan dunia yang begitu sistematik ni, apa lagi benda yang lebih daripada tu? Allah Ta'ala boleh buat lebih daripada tu. Tak cukup dalil akal, wak mari dalil naqal, iaitu dalil nukilan, cerita orang dahulu yang engkar terhadap cerita hari kiamat. Kita buka juzuk 30, kita akan jumpa cerita Ashabul Ukhdud, qutila Ashabul Ukhdud, perjuangan seorang budak nak cerita kepada raja dia adanya kehidupan selepas mati, nak royak tentang tauhid yang menyebabkan 20,000 orang mati, dibakar hidup-hidup kerana memperjuangkan akidah ni ataupun memperjuangkan benda yang tak nampak ni. Sirah Ibn Hisham sebut 20,000 orang. Zahir mata tengok kalah mati depan mata kita. Ni bukan kalah pilihan raya ni, kalah mati terus orang kata. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam surah tu, zalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Walaupun mata nampak kalah, tapi dapat bawa kefahaman, boleh pegang kejap, percaya benda tak nampak ni, beriman dan buat amalan macam orang tu nampak benda tu. Maka tu orang yang beriman dan orang yang berjaya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang isi hidup dia ni menyebabkan dia selamat pada neraka, neraka hak yang dia tak nampak,
dia akan masuk syurga yang penuh nikmat, hak yang dia tak nampak. Faqad faz. Allah Ta'ala kata mereka ni lah orang yang cemerlang, orang yang cemerlang, orang yang berjaya. Okay. Kita baca matang kitab kita ni. Wa ba'dal bila mansyurun wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsyurun waladal ardi alaihim muhasabun bihadratil mawazin wa nashri suhufid dawawin ahsahu Allah wa nasuhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah law kana ghayra Allah azza wa jalla al-hakimu baina khalqihi lakinnahu Allah yali al-hukmu bainahum bi'adlihi bimiqdaril qailati fid dunya wa huwa asra'ul hasibin kama bada'ahu lahum min syaqawati wa sa'adati yawma idzin ya'uduna fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Terjemahan dia selepas musnah, wa ba'dal bila mansyurun, mereka akan dibangkitkan, dan wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun, dan pada hari kiamat mereka akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka, waladal ardi alaihi muhasabun, dan ketika dibentangkan amalan, kita tengok nota kaki yang ke-34 tu, maksudnya dibentangkan amalan-amalan yang telah ditulis oleh malaikat. Rujuk surah At-Takwir ayat yang ke-10 dan juga surah Al-Isra ayat yang ke-13 dan 14. Jadi saya nak buka dua-dua ayat tu sendiri dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Takwir ayat yang ke-10. Surah At-Takwir ialah surah yang berada pada juzuk 30, muka surat yang ke-586. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-10, wa idha suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka, nusyirat, dibuka, dibentang dengan lebar, maknanya Allah Ta'ala buka seluah-luahnya rekod. Hari ini hari audit terbesar sekali yang berlaku dalam sejarah manusia. Semua amalan kecil dan besar akan dibuka. Wa idha suhufu nusyirat. Ni ayat-ayat Al-Quran yang cerita pada kita, yang mana maklumat ni kita hanya beriman dalam keadaan semua panca indera kita lemah untuk mengenal pasti adakah betul benda ni terjadi. Tapi Allah Ta'ala cerita, wa idha suhufu nusyirat, apa yang kamu buat atas muka dunia ni kami rekod, dan kami akan buka rekod ni, dan kami akan bentang rekod ni. Seterusnya dalam surah Al-Isra juzuk yang ke-15, surah Al-Isra ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14, Allah Ta'ala kata, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14, muka surat 283. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Isra, yang mana surah Al-Isra ni pun surah Makkiyah, surah yang turun ketika mana Nabi berada di Mekah, ketika masa tempoh 13 tahun tu, ketika duk cerita tentang benda-benda tak nampak ni, yang mana terjemahan ayat tu Allah Ta'ala kata, setiap manusia, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, setiap manusia itu telah kami tetap amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Allah Ta'ala umpamakan bahawasanya catatan amalan, nombor kod tu gantung dah ditekuk. Macam mana orang pernah ada pengalaman masuk J, dia akan polis ambil gambar dulu dan gantung nama dia apa semua, kod dia, dan sekiranya dia buat salah sekali lagi, nombor kod yang sama juga akan digunakan. Cuma rekod tu bertambah. Atas dunia pun sistematik gitu dah, di akhirat lebih pada tu lagi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban mansyura, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Tak perlu mu buka, Allah Ta'ala akan buka selalu. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya Nabi, lagu mana berlakunya hisab? Maka Nabi kata, hisab tergantung pada orang. Jika orang tu baik, hisaban yasira, dia akan berlaku hisab tu cukup mudah. Allah Ta'ala akan hisab belaka kita. Hisab ni maksud dia Allah Ta'ala akan buka semua buku amalan ni, Allah Ta'ala akan buka.
Sebab buku amalan ni isi hidup kita ketika di dunia. Allah Ta'ala bawa belaka. Semua barang-barang yang kita bawa ada dunia akan dibawa ketika mana buku amalan tu dibuka. Rekod tu rekod barang yang kita bawa daripada dunia buat mari ke negeri akhirat ni barang apa. Contoh mudah, kita pergi travel semua, orang naik kapal terbang akan ada luggage dia. Ada orang yang boleh lepas, ada scan lagi. Tak ada seorang boleh lepas. Semua kena scan, menteri tak menteri, pilot sendiri pun kena scan barang dia. Cuma cara scan tu berbeza-beza. Oh, pilot puak-puak dia tengok saja je, masuk lah derah-derah. Kita ni orang yang tak ada kena-kena dengan kapal terbang apa semua ni, tupang je kapal terbang, bayar tiket je, dia akan tengok stay lagi kita. Kalau complete tak lebih kilo boleh masuk. Lebih kilo bawa barang terlarang kena tanya. Maka Nabi pun royak kepada Aisyah, idza nuqisha halaka. Bila saja Allah Ta'ala start tanya, ni buat apa jadi gini ni? Halaka. Celaka lah dia gitu. Macam mana kalau kita berada di kawasan kaunter immigration tu ataupun polis tu, bila dia panggil kita tengok komputer, mai sini sekejap tengok, ni warna ni sebab apa ada dalam beg-mu? Sakit kepala kita nak jawab macam-macam. Atas dunia sakit dah. Nak royaknya kefahaman yang paling mudah, idza nuqisha halaka. Dalam hadis sebut, apabila Allah Ta'ala start saja mempersoalkan sebab apa benda ni ada dalam rekodmu, sebab apa barang ni ada dalam rekodmu, halakah. Semua orang akan Allah Ta'ala buka, cuma bergantung. Ada yang mudah sekadar pamer sahaja, tak ada masalah, pamer boleh masuk. Hak yang ada masalah akan dibicarakan dulu. Tu Allah Ta'ala sebut, iqra' kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ayat yang ke-14 daripada surah Al-Isra, Allah Ta'ala kata iqra' kitabaka, fi'il amar, arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita sendiri yang sedang ditayang amalan kita tu. Allah Ta'ala kata iqra', mu baca bukumu. Aku tak mau baca. Kalau aku baca, mu kata aku ngelak. Mu sendiri baca sebab ni bukumu, nombor kod nombormu, atas buku ni pun mukamu, tak ada orang lain. Macam mana polis atau immigration yang kita buka, mu buka sendiri beg mu, buat tu beg dengan tangan mu sendiri, buat tu beg. Sebab kalau aku buat tu beg, mu kata aku tambah kat bawah lagi. Jadi mu tolong buka, iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kamu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap. Kita sendiri hak bawa barang, kita tahu lah. Kita ada alasan kita sendiri, memang kita nak merah muka ke, nak jawab ke pada masa tu, kita punya masalah. Gambaran dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu. Kemudian kita sambung lagi. Waladal ardi, dan ada dengan adanya al-mawazin, neraca timbangan. Kita tengok nota kaki yang ke-65, dia kata rujuk surah Al-Anbiya ayat yang ke-47, ayat yang ke seterusnya ayat surah Al-A'raf ayat 8, ayat 9. Kita buka surah Al-Anbiya. Hak yang tahqiq kitab ni pun malas sungguh bubuh ayat. Bubuh lalu senang, ada masalah sebenarnya. Tapi boleh juga kita jadi buka Quran, jadi ibadah juga buka Quran ni orang kata. Okey. Pada Quran duk saja buka tak. Okey. Surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya juzuk yang ke-17. Ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47 berada pada muka surat 326. 326. Allah Ta'ala sebut, wa nad'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ayat yang ke-47 muka surat 326 surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala kata kami akan memasang timbangan, wa nad'ul mawazin, wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka sesiapa pun tidak akan rugi walau sedikit. Tak ada seorang pun yang akan rugi hari itu. Dan orang kata apa? Timbangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, neraca Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Dacing Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini tak akan berlaku penipuan ataupun tidak akan berlaku apa-apa yang menyebabkan silap dalam timbangan itu sendiri. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, kami akan datangkan amalan tu. Amalan yang sebesar biji sawi, khardal. Khardal ni perumpamaan yang Allah Ta'ala guna dalam banyak tempat dalam Quran. Allah Ta'ala beri perumpamaan pada bangsa Arab, amalan yang sebesar khardal, biji sawi, ataupun sebahagian terjemahan dia tu kau atom. Kalau sebut atom, orang Arab pening, orang kampung pun pening, orang macam kita pening lah. Atom dah apa pula atom. Biji sawi biasa lalu, sebab orang yang kaki berhinandang nampak lalu biji sawi. Okay. Khardal, biji sawi, kami akan datangkan amalan yang besar biji sawi, ngelak besar tu pun ataupun berlaku tipu besar tu pun kami akan bawa. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ayat daripada surah Al-Anbiya 47 ni cukup nak beritahu bahawasanya Allah Ta'ala ada timbangan yang maha tepat dan maha teliti. Maha tepat, maha teliti. Tidak macam timbangan-timbangan hari ni. Timbangan hari ni banyak ngelak. Tambah hari ni kita naik kapal terbang, dia nak bahan BT kita, dia bubuh berat bawah, jadi kena bayar kilo lebih. Ada banyak syarikat penerbangan gitu lah ni. Kita biasa kena kat dulu, zaman atas dunia ni ada benda tu berlaku, tapi di akhirat tak ada. Di akhirat maha teliti, dan pada masa tu pun kita tak boleh beri duit kopi dah ke mereka. Tak ada istilah wi lepas, tak ada. Allah kawan tu dak pakai BT. Okey, nak ayatnya bahawasanya timbangan Allah Subhanahu Wa Taala maha tepat. Seterusnya dia suruh dalam ayat yang dalam surah Al-A'raf ayat 89. Surah Al-A'raf, surah Al-A'raf juzuk yang ke-8, dalam ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9 Allah Ta'ala sebut wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Ayat 8 ayat 9 Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-A'raf, yang mana kalau kita tengok semua surah-surah ni surah Makkiyah belaka. Surah hak tadi pun surah Makkiyah, iaitu surah Al-Anbiya surah Makkiyah, surah ni pun surah Makkiyah. Maknanya nak ayat surah Makkiyah ni topik dia mesti cakap bab kebangkitan dan juga hisab dan juga timbang amalan ni semua akan cakap. Ayat yang ke-8 surah Al-A'raf muka surat 151 Allah Ta'ala beritahu wal waznu yawma idhinil haqq. Ayat yang ke-8 Allah Ta'ala beritahu bahawasanya timbangan pada hari itu ialah kebenaran dan juga keadilan. Al-haq sini maksud dia al-adl, iaitu keadilan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Muflihun, orang yang berjaya. Dalam azan Allah Ta'ala sebut, bukan Allah Ta'ala sebut, muazzin sebut hayya alal falah. Yang jawab seruan ni dia akan jadi muflihun. Al-falah wal muflihun. Al-falah kejayaan, al-muflihun orang-orang yang berjaya. Okey. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Ayat yang ke-9 Allah Ta'ala beritahu dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikan dia, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Dengan sebab perangai mereka ni yazlimun. Yazlimu sini maksud dia zalim. Zalim sini maksud dia ialah melakukan kekufuran ataupun syirik. Tu maksud zalim sini. Tak percaya dengan hari ni, tak percaya dengan timbangan ataupun al-mawazin. Tu dua ayat daripada dua surah yang berbeza, tapi kategori sama. Makkiyah cerita tentang timbangan ataupun neraca. Terusnya kita baca lagi wa nashri suhufid dawawin. Dibentang buku-buku catatan amalan, Allah menghisapnya sedangkan mereka melupainya. Ahsahu Allahu wa nasuh. Nota kaki yang ke-66 baru dia wa'ari ayat dalam buku kita muka surat 59, sebagaimana firman Allah Ta'ala yauma yab'athuhumullahu jami'a
fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang mana daripada surah Al-Mujadilah ayat yang ke-6, maksudnya pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amalan perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dalam bab yang ke-11, bab kebangkitan juga hisab, Allah Ta'ala beritahu bahawasanya Allah Ta'ala akan hisab amalan kita, bentang buku amalan kita, yang mana bila kita tengok buku kita tu, sebahagian amalan kita buat atas dunia ni kita tak ingat dah. Ahsahullah, Allah Ta'ala kira, wa nasuh, tapi kita yang dah ingat. Allah Ta'ala kira tapi kita tak ingat. Tak ingat dengan sebab lalai, ikut syaitan juga, hawa nafsu. Okay. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Kalaulah selain Allah, lau kana ghairallah azza wa jalla al-hakimu baina khalqihi, kalaulah selain Allah azza wa jalla yang menjadi hakim, pemutus antara makhluknya, tentulah ianya lambat. Tetapi Allah memutuskan hukuman antara mereka dengan keadilannya dalam hanya waktu qailah, iaitu qailulah di dunia. Sedangkan dia pembuat perhitungan yang paling cepat. Sebagaimana dia telah menciptakan mereka daripada golongan celaka atau bahagia, pada hari itu mereka semua akan kembali kepadanya. Segolongan mereka dimasukkan ke dalam syurga dan segolongan lagi ke dalam neraka. Dalam matan ni dia nak beritahu, Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya keadaan ketika mana kita berada di padang mahsyar, yang mana sehari di padang mahsyar tu bersamaan dengan 50,000 sanah, 50,000 tahun. Sehari kita berdiri di padang mahsyar, kadar ukuran dunia ni 50,000 tahun hari di dunia. Maknanya hari yang sangat panjang. Cuma rasa berbeza-beza. Orang yang memang jahat, orang yang memang dia ni tidak taat, engkar pada Allah, zalim pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan rasa saat dia menunggu ketika mana di padang mahsyar tu lama, sangat lama. Hari-hari yang dilalui tu sangat lama. Bayang Allah Ta'ala beritahu sehari tu sama dengan 50,000 hari, 50,000 tahun hari di dunia. Dan sebahagian orang, Allah Ta'ala kata dalam matan kita ni, sebahagian orang yang taat, yang soleh ni, dia rasa seperti mana qailulah, iaitu selepas zuhur nak pergi ke asar. Berbeza rasa tapi tempat yang sama, pandangan yang berbeza-beza, berdasarkan amalan dia di dunia. Okay. Allah Ta'ala jadikan gitu sebab apa? Orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ni, dia jadi rasa lama nak tunggu hari pengadilan. Sebahagian ulama sebut antara sebab Allah Ta'ala jadikan lagu tu ialah untuk memberi tekanan psikologi pada masa tu. Tekanan psikologi kepada orang-orang yang tak taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang engkar pada Allah Subhanahu wa taala saat berdiri. Berdiri pula dalam peluh yang berbeza-beza. Berdiri dalam peluh orang dengan saat waktu yang sangat panas, dan dia rasa sangat lama. Tambah pula Allah Ta'ala jelaskan syurga dan neraka pada masa tu. Hak yang tak percaya syurga dan neraka pada masa itulah dia menyesal. Lama dah tunggu usaha, nak boleh kesiak tu usaha dah. Tengok pula syurga dan neraka, jadi kepala pada masa tu serabut. Kepala ataupun pusingnya menanggung persoalan yang bermain dalam kepala tu, serabut pada masa tu. Sebab tu ada satu hadis yang daif, Nabi cerita tentang keadaan orang yang berlaku di padang mahsyar, berlaku pergaduhan antara ayah dan juga anak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Allah Ta'ala cerita hari padang mahsyar ni, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari yang mana semua manusia ni lari daripada pasangan hidup dia di dunia dulu.
mak ayah dia di dunia dulu, anak-anak dia di dunia, semua lagi. Sebab likulli imri'in minhum sya'nun yughni, mereka semua ni ada sya'nun, ada satu perkara yang ada dalam benak fikiran masing-masing. Semua duk fikir dalam keadaan telanjang belaka semua. Cuma telanjang pada masa tu tidak menjadi tarikan dah pada masa tu. Aisyah tanya Nabi, lagu mana ni orang duduk telanjang belaka, dak mari berasa gerang ke tanya tu? Aisyah tanya Nabi. Nabi kata, al-yawmu a'zamu min hadha. Hari tu perkara yang ada dalam kepala tu, dalam kepala setiap orang pada masa tu lebih besar, lebih pusing. Pada masa tu hari lah, comel setara mana pun, semak setara mana pun, dak lalu dah pada masa tu. Ada benda lain, macam orang nak kena hukuman gantung. Di KFC ke, boleh 3 beledi ayam depan dia pun dak rasa sedap dah hari tu. Sebab dia tahu dah sejam lepas ni bang tanah dah. Sejam lepas ada ni mati. Wih, hak sedap setara ni pun, hidangan harga mahal pun dak rasa sedap dah. Sebab dia tahu dia dak selesai banyak. Dalam hadis yang dhaif, cerita pergaduhan, Nabi cerita pergaduhan yang berlaku antara anak dan ayah. Tapi hadis ni hadis dhaif, cuma kita cerita ala sabilit tazkirah, ataupun atas dasar nasihat dan juga peringatan. Allah Ta'ala himpun manusia semua sekali di padang mahsyar. Tiba-tiba seorang ayah ni tengah dalam sibuk-sibuk tu, Nabi cerita jumpa anak dia di dunia dulu, anak yang dia pera, yang rapat di dunia dulu. Dan pada masa tu ni ayah dia tahu dia kekurangan pahala. Sebab dia nampak syurga, dia nampak dalam neraka pada masa tu. Dan dia tahu akaun dia tak banyak nak masuk syurga. Akaun dia tak banyak. Dia nampak anak dia, dia pergi jember ke anak dia. Dia pergi takat anak jember ni, maknanya meluru ke arah anak dia. Panggil, "Hei anak aku yang dah aku pera di dunia dulu." Ayah dia pun cerita, "Aku di dunia dulu ni ayahmu." Anak dia tak kenal dah masa tu. Anak dia pun dia pula mai pegang aku okey. Dia pun cerita, "Aku dulu di dunia masa mokmu mengandung aku, hok yang pergi cari barang-barang hok dia ngedang tu, aku belaka. Daripada mu dalam perut siapa mu tubik jadi orang, siapa mu diri hari ni, semua tanggungan aku." Lepas tu anak dia kata, "Dah mu cerita depan aku, mu baki ungkit depan aku ni, mu nak benda. Aku nak se je, wari se pahala mu kat aku." Anak dia balas kata, "Minta maaf ayah, hari ni balah ke kita akan balah hari ni. Hari ni lagu-lagu mana pun kita balah. Walaupun kita dulu di dunia baik, kadang-kadang anak dia bayar asuransi kereta ayah dia, kadang-kadang anak dia pinjam PT ayah dia, baik di dunia. Tapi hari ni minta maaf, dah cerita hal tu. Pahala aku pun aku tak tahu settle dah lagi, aku nak pergi kemu, minta maaf. Balah kita hari ni." Maknanya semua sibuk dengan urusan masing-masing. Semua sibuk dengan urusan masing-masing pada hari itu. Tu dalam bab ataupun apa ni, bab yang ke-11. Seterusnya kita masuk bab yang ke-12, bab tentang syurga. Wa ahlul jannati yawma idzin fil jannati yatana'amun wa bi sunufil ladzati yataladzazun wa bi afdalil karamati yuhbarun. Ahli syurga pada hari itu bersenang-senang dengan nikmat dan berlazat-lazat dengan pelbagai jenis kelazatan, dan mereka dimuliakan dengan sebaik-baik kemuliaan. Okay. Dalam ni kalau kita tengok, penulis kita ataupun Al-Imam Al-Muzani, dia nak beritahu pada kita satu bab dalam akidah ni, percaya adanya nama dia syurga. Syurga dalam bahasa Melayu sesuatu yang indah. Sebab perkataan syurga bukan bahasa Melayu asli, dia bahasa Sanskrit sebenarnya. Syurga, neraka, bidadari, panca indera ni semua bahasa Sanskrit belaka. Bahasa asal daripada India belaka. Okey, syurga. Dan kita orang Melayu pun guna perkataan syurga. Yang mana Allah Ta'ala sendiri beritahu pada Nabi tentang syurga melalui ayat-ayat dia dalam Quran banyak. Surah Ar-Rahman cerita tentang syurga, tingkatan-tingkatan syurga. Syurga VIP gini, syurga orang biasa gini, macam-macam jenis. Dan Nabi pun sendiri sebut dalam hadis, "Al-jannatu fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar." Syurga ni satu yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar keindahan bunyian syurga, dan satu benda yang indah yang tak mampu dibayang dengan kepala kita. Tu cerita syurga. Cerita syurga Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran banyak tempat
syurga. Al-jannatu man yadkhuluha aw man dakhalaha yahya fala yamut, yasihhu fala yasqim, yushab fala yahram, yun'imu fala yab'as atau fala yab'is. Syurga ni yang mana bila semua ataupun siapa masuk dalam syurga ni, dia akan hidup dan dia tidak akan mati. Dia akan sihat dan tidak akan pernah sakit, dan dia akan muda, tidak akan pernah pergi ke tua, dan dia tetap akan berasa seronok dengan nikmat dan tak pernah ada istilah bosan dalam syurga. Tak ada. Rasa belaka nikmat syurga tak ada. Sebab syurga ni dia punya, orang kata apa, nikmat dia ni upgrade tiap-tiap hari semua. Begitu juga bila kita cerita bab neraka neraka pun begitu. Neraka ni benda yang azab dalam neraka ni kita tak pernah dengar. Kita tengok apa benda hukuman paling terajih atas muka dunia, disiap kulit hidup-hidup, kita berasa serenyah dah dengar. Tapi dalam neraka hebat pada tu lagi. Kita tengok hukuman-hukuman yang pernah berlaku atas muka ni, kekejaman manusia, duduk atas katil elektrik ke, kena kasih ke, apa-apa semua, kita berasa tragis, serenyah kita dengar. Tapi dalam neraka hebat lagi. Dan Nabi sendiri pun sebut, antara kerja orang neraka ni, Allah Ta'ala akan upgrade semua dia punya azab tu. Kalau kita baca hadis riwayat Imam Muslim, antara benda yang dilakukan oleh ahli neraka ni, Allah Ta'ala akan paksa, malaikat akan paksa dia panjat satu bukit yang licin. Bukit naik sampai atas, ragging lah, istilah dia ragging. Okay? Istilah dia ragging. Macam mana budak-budak sekolah rendah kena ragging di sini ya. Gitu juga dalam neraka. Penjaga-penjaga neraka ni ibarat macam warden-warden je memperbodohkan banduan. Gitu juga apa benda ni, malaikat yang menjaga neraka suruh ahli neraka ni panjat gunung yang licin ataupun bukit yang licin. Yang mana bukit tu Nabi sebut bila ahli neraka letak tangan, cair tangan di atas tu. Cair tangan di atas tu. Masuk timing waktu makan. 3 jenis makanan saja yang disebut ataupun yang dihidangkan. Zakum, Riesling, Darian. Ni 3 benda hidangan makanan. Buka menu makanan 3 tu je ada. Kalau ada orang bagi buku menu lah dalam neraka. Tapi tak ada lah. 3 saja. Zakum sekali. Hak ni makanan neraka jahanam punya ahli. Okey? Ahli neraka jahanam. Nabi cerita Zakum, Riesling, Darian. Tengah-tengah Nabi cerita dalam hadis, lalu pak saudara dia Abu Jahal lalu cerita orang-orang yang kafir tak mau dengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan beri dia makan zakum. Yang mana buah zakum ni bila kekah saja, duri tu akan masuk menyerang dalam tekak, menyebabkan tekak orang yang makan tu rasa sangat tak selesa dan berduri, tapi tak ada arah makan juga sebab tak tahan lapar. Abu Jahal dengar, oh molek lah, pok-pok kita boleh makan ramai-ramai lagi dalam tu. Nganjing, istihza dia panggil, memperolok-olokkan. Dan juga Nabi cerita dalam neraka ni adanya Riesling, jamuan ahli neraka. Riesling ni apa benda? Riesling ni minuman kepada ahli neraka jahanam. Ahli neraka jahanam. Syurga paling bawah syurga biasa, syurga paling atas syurga VIP kelas. Neraka paling atas seksaan dia biasa, neraka paling bawah seksaan dia paling hebat. Neraka jahanam paling bawah sekali. Orang yang duduk neraka jahanam, ahli neraka jahanam, dia akan dijamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan minuman nama dia Riesling. Sebab puak-puak ni dia minta, wa idza yastaghithu yughathu bil ma'in kal muhli yashwil wujuh. Ketika mana ahli neraka minta minum pada Allah Taala beri minum. Apa benda contoh minuman dia? Air daripada cairan tembaga. Yang mana cairan tembaga tu asap dia tu kena muka, luruh habis dah isi muka, tak minum lagi. Dan juga Allah Ta'ala beri Riesling. Riesling ni apa benda? Riesling ni ialah peluh darah nanah najis ahli neraka atas yang diperah tadah minum ke puak-puak neraka jahanam. Tu Riesling. Nak minum, okey, minum air ni. Tak ada arah, minum juga. Dan Quran cerita fasyaribuna syurbal him, minum pula seperti mana minumnya unta yang kena penyakit him. Quran cerita him ni apa benda? Penyakit him ni kita pernah rujuk ulama unta zaman belajar dulu. Ulama unta ni hak yang jaga unta, bukan ulama ada PhD apa semua dalam bahagian unta. Ulama unta ni hak yang jaga unta.
Unta ni bila sampai nak dekat dengan expired dia nak mampu lah. Okey. Tuan unta ni dia boleh kenal. Dah barang dia ngadak tiap-tiap hari dia tahu tanda-tanda unta nak mati ni bila. Dia kenal unta dia. Maka dia akan masuk dalam satu tempat khusus unta dia dan dia akan bubuh satu takungan air. So, dan unta tu akan duduk dan dia akan start minum air tu tanpa henti sehingga dia mati dalam keadaan gitu saja. Dan unta tu akan kena penyakit kehausan. Him dia panggil. Orang Arab panggil him. Gitulah cara minum ahli neraka. Tak ada arah, dahaga, minum juga walaupun mulut rasa tak sedap. Walaupun lidah rasa tak sedap tapi minum. Sebab cara itulah boleh menghilangkan dahaga sikit walaupun rasa tak sedap. Maknanya hebatnya Allah Ta'ala jadikan hidangan ataupun balasan ataupun apa yang berlaku dalam neraka. Dan juga Allah Ta'ala beri ad-darid. Ad-darid ni buah-buahan yang bila makan meleburkan isi-isi dalam organ dalaman manusia itu sendiri. Syurga pun begitu. Syurga Allah Ta'ala cerita bagaimana sifat syurga. Allah Ta'ala kata inna ashabal jannati yawma idhin inna ashabal jannati fi syughulin inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Biasa kita dengar ayat ni. Sini tak biasa lah sebab kita tak buat. Setengah masjid buat semua memang dia takat halu surah ni. Surah Yasin. Takat lalu surah ni. Derah pada kita, sambung lalu. Tanya mana dah tahu. Tapi ayat Allah Ta'ala cerita dalam surah Yasin ni inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihun. Ahli syurga ketika mana dia masuk dalam syurga sibuk makan buah-buahan syurga. Buah-buahan syurga ni Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran bahawasanya bila orang syurga ni, ahli syurga ni tengok buah syurga ni, dia akan kata utu bihi mutasyabiha. Allah Ta'ala telah beri buah ni sama macam hak di dunia dulu. Durian dia punya bentuk sama sebutir macam dunia. Macam pernah makan di Kuantan dulu ni, macam pernah makan di Temeloh dulu benda-benda ni, macam pernah makan. Sebab manusia ni dia ada roh tu ibarat memori yang akan dibawa sama sekali ketika mana kita dalam syurga. Maknanya dalam ayat surah Baqarah Allah Ta'ala kata kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Allah Ta'ala kata setiap kali orang ahli syurga ni diberi makan, maka mereka akan kata buah ni macam pernah kami makan dulu ni. Ayat ni pun jadi dalil kepada kita bahawasanya bila kita duduk dalam syurga, kita akan ingat orang yang pernah kita duduk sekali dunia. Buah hok makan ingat, dokkan anak bini dah ingat. Buah hok makan pun kita ingat. Kerja kita di dunia kita ingat, jabat kita, pangkat tiap-tiap hari kita ingat dalam syurga. Kita akan ingat. Memori tu akan dibawa. Okey. Setiap kali ahli syurga ni tengok buah ni, dia kata macam pernah makan dunia. Bila dia makan, suap di mulut dia kali pertama, rasa dia sama macam dunia. Suap kali kedua, tempat yang sama, rasa lagu lain. Rasa tu berubah semua. Dan Allah Ta'ala sebut tentang keadaan syurga ni, yang mana Allah Ta'ala kata ahli syurga ni bila dia nak nikmat syurga, dia tengok satu-satu buah tu akan mendekat, dia tak akan letih. Kita nak nikmat atas dunia ni perlu letih. Nak makan buah durian mahal kena bayar mahal. Okey, kena pergi bawa kereta pergi satu tempat khusus. Di syurga tak cukup telitah dapat. Di dunia tak nak ambil benda-benda ni kena melalui jalan-jalan tertentu. Nak nikah, nak merasai nikmat bersama dengan puan, kena nikah. Nikah pun sakit kepala, nak tambah dua lagi sakit kepala. Di akhirat sakit, tak ada masalah benda tu. Dia akan mari sendiri. Dia akan mari automatik benda tu. Okey, sebagai tanda penghargaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli syurga. Sebab tu kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana cerita ketika mana Nabi ni tengah solat istisqa. Nabi solat istisqa, tiba-tiba sahabat tengok rakaat pertama. Nabi solat istisqa ni, Nabi semayang, tengah-tengah Nabi jadi imam, sahabat tengok Nabi ni tangan dia tengah semayang tu macam nak ambil satu benda tengah semayang. Macam nak ambil satu benda. Rakaat pertama. Rakaat kedua, Nabi bangun, Nabi qiyam, tengah-tengah baca surah, Nabi tengok dan sahabat tengok Nabi ni tahan muka Nabi gini. Macam ada satu benda yang akan menimpa muka Nabi. Sudah semayang sahabat tanya,
Apa yang Nabi tengok? Maka Nabi beritahu dalam hadis tu bahawasanya uriyali, telah diperlihatkan kepadaku syurga dan neraka. Dan Nabi kata bila mana aku solat rakaat pertama, Allah Ta'ala nampakkan aku ni syurga, sehingga Allah Ta'ala dekatkan aku dengan satu pokok di syurga, pokok anggur di syurga. Dan pada masa tu aku rasa buah tu dekat, aku nak ambil buah tu, nak capar buah tu. Dan Nabi kata sekiranya aku dah ambil tu, maka aku bubuh sini, puak-puakmu sapalah umat akhir zaman tak akan habis makan buah tu. Buah tu besar. Okey. Dan rakaat kedua, Nabi kata bila Nabi solat, Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi ni neraka. Bila dibuka saja neraka tu, seakan-akan orang kata apa, percikan api neraka tu nak menyambar muka Nabi. Sebab percikan api neraka ni besar. Kalau macam kita tengok api kita di dunia ni, percikan ujung tu kecil je, jatuh atas baju kita, berlubang sikit je baju. Dalam Quran cerita percikan tu seperti mana unta. Percikan kecil tu sama besar dengan unta di dunia ni. Percikan yang kecil tu, percikan ataupun julangan api pada masa tu. Allah Ta'ala cerita tentang syurga dan neraka. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang cerita syurga. Kita masuk lagi bab yang ke-13. Bab 13 ni bab yang paling penting, iaitu bab di bawah tajuk ru'yah. Apa benda ru'yah? Ru'yah ni maksud dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun la yumaruna fi an-nazari ilayhi wa la yashkuna fawujuhahum bi karamatihi nadhirah wa a'yunuhum bi fadlihi ilayhi nadhirah fi na'imin da'imin muqimin wa la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin ukulaha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqba al-kafirin an-nar. Mereka pada ketika itu melihat Tuhan mereka. Nota kaki 67, fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun. Muka surat 62 tu, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawa orang-orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Dalilnya ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rujuk surah Al-Qiyamah ayat yang ke-22. Kita buka, kita ada banyak masa, kita buka surah Al-Qiyamah ayat yang ke-22. Surah Al-Qiyamah pada muka surat 577 dalam Al-Quran. Ayat yang ke-22 Allah Ta'ala kata wujuhun yawma idzin nadhirah. Maksud dia wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri sebab dapat tengok zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tengok dengan mata kepala sendiri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya surah Yunus ayat yang ke-26. Surah Yunus di depan balik gitulah, depan belakang. Surah Yunus ayat yang ke-26. Apa benda Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-26 atas sekali, muka surat 212, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, syurga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula ada kehinaan. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Allah Ta'ala menafikan tentang buruknya muka ahli syurga. Bahkan muka ahli syurga itu musyrik, iaitu bersinar-sinar dengan sebab boleh tengok zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tafsirannya dalam hadis riwayat Imam Muslim serta surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15 Allah Ta'ala sebut, surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15 Allah Ta'ala sebut, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ayat yang ke-15, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhannya. Okey. Imam Baihaqi rahimahullah meriwayatkan sanadnya daripada Al-Muzani. Katanya aku telah mendengar Ibnu Harm Al-Qurashi berkata, aku telah mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, iaitu daripada surah Al-Mutaffifin. Ayat yang ke-15, sekali-kali tidak, sungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup daripada melihat Tuhan mereka. Kata beliau,
apabila dia menghalang mereka dalam keadaan dia marah, hal ini menjadi dalil menunjukkan bahawasanya mereka akan melihatnya dalam keadaan dia redha. Okey, maknanya ayat yang ke-15 surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala kata antara azab ataupun antara nikmat yang ditarik daripada ahli neraka ni mahjub, mereka tak boleh tengok wajah Allah. Sebab apa Allah Ta'ala tak boleh tengok wajah Allah kepada ahli neraka? Sebab tu tanda marah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada ahli neraka. Jika Allah Ta'ala halang muka dia untuk dilihat daripada ahli neraka dengan sebab kemarahan dia, maka ahli syurga yang Allah Ta'ala sayang, maka Allah Ta'ala nak halang muka dia, Allah Ta'ala akan zahirkan muka dia, ru'yatullah. Okey, seterusnya kita baca lagi, mereka tidak bersesak-sesak. Nota kaki 68, muka surat 63, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbukum kama tarawna al-qamaru lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla ghurubiha faf'alu. Maksudnya sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Lailatul Badri ni bulan purnama. Nabi duk tengok bulan dengan sahabat. Nabi kata sesungguhnya kita di akhirat lagi akan tengok wajah Allah sebagaimana kita telah tengok bulan pada malam ni. La tudammuna fi ru'yatihi, dan kita tidak akan bersesak-sesak ketika melihatnya. Maknanya tak ada orang yang akan baloh nak pergi tengok muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam mana orang baloh nak pergi cium Hajarul Aswad hari ni. Tak ada. Istilah tu tak ada. Maknanya semua orang akan dapat kelebihan tu. Okey. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla ghurubiha faf'alu. Hak ni Nabi nak beritahu amalan yang menyebabkan kita boleh tengok muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata, jika kamu mampu untuk tidak tertinggal menjaga salat sebelum terbitnya matahari, iaitu salat subuh. Siapa yang melazimi salat subuh berjemaah bagi orang lelaki dan orang puan di rumah dia, maka orang ni akan dapat kelebihan boleh tengok wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, sebab dalam hadis lain Nabi pun beritahu tentang kelebihan orang yang mendirikan salat subuh berjamaah, jalan kaki mari masjid. Ni kelebihan orang berjalan kaki mari masjid lah. Basyirul masya'ina fi dhulami wad duljah bi nurit tam yaumal qiyamah. Nabi kata sampaikan berita gembira kepada orang yang telah bergelak-gelak pada waktu subuh untuk pergi ke masjid Allah untuk menunaikan salat subuh dengan cahaya yang terang ketika mana dia meniti di atas sirat lagi. Cahaya yang terang. Sebab cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap orang ketika mana jalan atas sirat ni berbeza-beza. Ada yang Allah Ta'ala beri cahaya dia terang, boleh nampak titian sirat tu, dia akan pergi dengan laju. Dan dalam hadis pun Nabi sebut ada sebahagian orang ni Allah Ta'ala jadikan cahaya dia tu ibarat lilin yang duduk di hujung ibu kaki dia, ibu jari kaki dia. Dia jalan sikit, angin mari, lilin tu nak mapuh, tak nampak jalan. Dia berhenti sekejap, jadi lambat dia nak sapa ke kawasan tu. Dia jaga, dia jalan gerak sikit, mapuh lampu tu. Lepas tu hidup balik. Nak ayatnya bahawasanya berbeza cara kita melintas ikut pada amalan. Orang yang lazimi benda ni, dia dapat cahaya yang terang dan dia dapat kelebihan melihat wajah Allah, menatap wajah Allah ketika mana, orang kata apa, ketika mana dia duduk dalam syurga lagi. Tu kelebihan yang besar lah. Okay. Dan salat sebelum tenggelamnya matahari, iaitu salat asar. Ni dia panggil dua salat ni al-bardain. Nabi sebut man sallal bardain dakhala al-jannah. Orang siapa yang melakukan salat al-bardain, iaitu salat subuh dan juga salat asar, dia akan masuk syurga. Sebab apa nama bardain? Bard tu mari daripada perkataan sejuk. Sebab kedua-dua salat ni susah nak dilakukan, terutamanya musim sejuk. Malaysia ni tak ada musim sejuk pun susah dah nak buat. Pengalaman saya duduk di negara Jordan, ada musim sejuk, payah. Ni nak masuk musim sejuk kan? Nak masuk musim sejuk memang susah untuk kita buat. Bukan senang untuk melakukan salat subuh berjemaah ketika mana musim sejuk. Subuh pula awal, pukul 4 lebih, 4.30 apa semua. Sebahagian waktu buka kepala baik, air beku, musim sejuk. Bawah pada kosong dia punya suhu dia, beku. Pakam dia, pakai lesek-lesek di air batu, terus pergi masjid. Kalau hok pergi, hok yang tak pergi semayanglah selimut saja. Selimut tebal 12 kilo, 13 kilo, benda biasa. Di Jordan tu benda biasa, okey. Sebab dia bawah pada kosong, sejuk. Hok yang ada semayang teguh, bukan saya cakap cuma kita dak ambil cerita sini sebab sini lah, okey. Kita cerita kat lain Hok yang ni orang kata istilah dia, zaman-zaman saya belajar dulu, istilah dia semayang tarawih dia panggil. Sebab di Jordan ni Allah Ta'ala tak buang lagi nikmat tidur sedap Ashabul Kahfi tu, tak buang lagi.
Sebab di Jordan ni ada gua Ashabul Kahfi kan. Ashabul Kahfi ni kan tidur lama. Jadi nikmat tu Allah Ta'ala wi juga ke orang-orang Malaysia ni. Hak yang gini tu. Dia boleh juga sikit. Okey. Jadi sedap tidur. Demi Allah saya kata, tidur sedap. Tidak seperti mana tidur saya di Jordan. Di Malaysia tak sedap tidur. Di Jordan jadi sedap tidur. Tak pasang aircon, tak pasang apa, itu jadi sedap. Duduk bawah selimut apa semua. Jadi sedap tidur. Istilah yang kita biasa guna kalangan pelajar ni, kejut tu hari pertama, saya ingat minggu pertama saya sampai. Kita tak pernah biasa dengan suasana Jordan apa semua ni. Kita tidur sedap, telajuk 2-3 waktu. Maka mari sini dia kata, biasalah pok-pok kita semayang tarawih memang biasa. Dia masuk semayang tarawih tu maknanya kapuh, zuhur, ngasar, tinggal, ataupun hak jenis tidur lepas asar, Isa kat arang baru kejut. Dia akan semayang, garik dengan tu, dia panggil istilah semayang tarawih di luar pada bulan Ramadan. Panggil istilah dia. Sebab sedap sangat tidur. Nikmat Ashabul Kahfi masih ada. Tak percaya boleh pergi terah. Bulan 12, 1, bulan 12, bulan 9, 10, 11, 12. Ni maknanya sekarang ni antara bulan-bulan sedap tidur ni dia panggil. Bulan sedap tidur, okey. Dan Allah Ta'ala akan uji kita. Susah nak mendirikan. Tapi saya tengok sebahagian orang-orang tua di Jordan, tua terpaksa pakai jubah yang tebal, jubah daripada bulu kambing, mampu mari awal ke masjid, mampu mari awal ke masjid. Allah Ta'ala beri dia nikmat kekuatan hati dia. Tak orok ada kita gagah pada dia. Dari segi adabnya, kita punya fizikal lebih kuat pada dia. Dia tak orok pada kita. Jalan dari kejakar rebah kadang-kadang, tapi boleh pergi, boleh sapa. Rebah pula atas salji, sejuk muka-muka orang kata, tapi boleh sapa ke masjid dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak percaya, jemaah hadirin boleh pergi tengok. Sebahagian yang ada duit lebih boleh pergi ziarah umrah Jordan, ziarah umrah sekali dengan Jordan, boleh tengok. Terutama ketika mana musim salji akan turun, bulan 12, bulan 1 ni, dia akan berlaku satu fenomena di Jordan ni. Solat maghrib dan juga solat zuhur, orang luar biasa ramainya jemaah hari. Sebab benda, sebab imam akan buat solat jamuk pada masa tu. Jamuk zuhur, asar, garik isya. Hak tak pernah mari masjid, mari hari tu. Mari masjid sebab nak ambil kelebihan. Kan Nabi sebutkan kita boleh jamuk apabila berlaku al-matarus syadid. Hujan yang terlalu lebat menyebabkan orang susah nak mari masjid, orang tu boleh jamuk. Imam boleh jamukkan siap-siap. Sebab mungkin kemungkinan hujan tu akan berterusan pada waktu seterusnya, orang susah nak mari. Pada waktu tu ramai orang mari. Sangat ramai orang mari. Ajaib kita tengok. Ia macam orang Malaysia gitu. Kau tanya macam terawih terawal gitu ramai. Di Jordan dia style gitu. Musim sejuk, Zuhur, Maghrib ramai. Hak tak pernah mari masjid, kita akan jumpa pada hari tu. Dia pula suruh kita mari jamuk kata. Mari jamuk. Ambil rukhsah ni kata. Nabi beri rukhsah, kita ambil kata. Hak yang suruh mayang jemaah tu tak pernah mari pun sebelum ni. Sekiranya Nabi kata boleh jamuk di rumah, mungkin kosong masjid di Jordan. Mungkin kosong. Saya boleh jamin, mungkin kosong. Okey. Dan kita sebahagian pelajar Malaysia pun begitu juga. Ambil hak bahagian rukhsah tu. Ni benda ni tidak dipraktikkan di Malaysia. Malaysia sebenarnya boleh buat, time musim terkujuh boleh buat. Boleh buat sebenarnya, time hujan terlampau lebat kawasan pantai timur kita ni, hak yang sampai tahap banjir apa semua. Kita boleh solat jamuk dengan kita kapuh dua-dua. Solat ni Nabi benarkan di masjid sahaja. Tapi kalau buat jadi pelik jadi masalah pelik jadi banyak benda kita kena cakap. Mungkin orang-orang awam tak ada masalah sebab kita ayat asal lagi dak ayah sembahyang, okey beres. Okey. Kalau dak ayah sembahyang, kita akan terima adab ni. Okey. Kita akan terima sunnah ni, tak ada masalah. Kena royak gitu, okey. Cuma nak royak Nabi beri rukhsah kepada orang yang kawasan-kawasan yang kena lagu tu lah. Okey. Maka kamu Nabi sebut orang yang melazimi dua solat, solat subuh dan juga solat asar yang Nabi sebut sebagai salatul bardain ni, ialah orang yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Ketika melihat Tuhan mereka dan mereka juga tidak ragu-ragu, wala yashkuna fawujuhahum bikaramatihi nadirah, maka wajah-wajah mereka berseri-seri disebabkan limpah kemuliaannya dan semata-mata mereka dengan limpah kurniaannya melihat kepadanya dalam keadaan menikmati nikmat yang berterusan lagi berkekalan. Kita tengok nota kaki yang ke-69, nikmat di dalam syurga sangat banyak, namun nikmat yang paling lazat dan yang lebih lazat berbanding nikmat makan, minum, bidadari dan kesemuanya ialah nikmat melihat wajah Allah. Oleh kerana itulah Nabi SAW pernah berdoa,
memohon kepada Allah, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika, maksudnya aku memohon kelazatan melihat wajahmu. Hadis riwayat Imam Ahmad, nombornya ke 18,352, hadis yang sahih. Semoga Allah mengurniakan kita nikmat kelazatan melihat wajahnya. Allahumma amin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Nota kaki yang ke-70 tu dia buat mari surah Al-Hijr ayat yang ke-48. Kita bukalah sikit. Ni yang terakhir dah. Surah Al-Hijr ayat yang ke-48. Surah Al-Hijr ayat yang ke-48. Allah Ta'ala sebut pada muka surat 264 dalam Al-Quran, ayat yang ke-48, Allah Ta'ala kata la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Ayat yang ke-48 Allah Ta'ala kata mereka tidak akan merasa letih dalam syurga, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripada syurga. Ni kelebihan orang yang duduk dalam syurga. Itulah buah-buahannya tidak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-35. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-35, iaitu muka surat 254 ayat atas sekali. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka 'uqbal ladzina taqaw wa 'uqbal kafirin an-nar. Iaitu perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di bawahnya serta sentiasa berbuah, naungannya senantiasa teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang kafir adalah neraka. Okey. Seterusnya kita baca lagi, wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin lamahjubun wa fin nari yusjarun labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alaihim wa fil 'adzabihim khalidun wa la yaqdi alaihim fayamutu wa la yukhaffif anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur al-ayatul khala man syaa Allahu minal muwahhidin ikhrajuhum minha. Dan orang-orang ingkar, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar ditutup daripada melihat Tuhan mereka, dan mereka dijilat api neraka. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, iaitu kemurkaan Allah terhadap mereka, dan mereka akan kekal dalam azab seksaan, dan mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan daripada mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. Surah Fatir, kecuali Allah akan keluarkan daripadanya sesiapa yang dikehendaki oleh Allah daripada kalangan ahli tauhid. Dalam potongan ni, dalam matan ni Allah Ta'ala beritahu bahawasanya azab Allah tu kekal kepada orang yang ingkar, dan Allah Ta'ala juga akan azab orang yang beriman yang tak buat tuntutan iman. Dia beriman, cuma dia buat dosa. Kalau kita tengok potongan tu yang akhir tu dalam matan tu, al-ayah khala man syaa Allahu minal muwahhidin ikhrajuhum minha, kecuali Allah akan keluarkan daripadanya sesiapa yang dikehendaki oleh Allah daripada kalangan ahli tauhid. Orang yang ada tauhid, yang mengaku, yang sebut syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi buat dosa besar apa semua, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka. Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka. Allah Ta'ala akan azab dia. Dalam hadis Nabi sebut Allah Ta'ala akan azab golongan ahli tauhid yang buat dosa sehingga hancur lebur, kecuali Allah Ta'ala tidak hancurkan mawadhi' as-sujud, tempat-tempat sujud. Malaikat masuk tengok mana ahli neraka hok yang beriman dulu, tauhid ada, yang azab dia habis dah. Malaikat masuk tengok semua debu belaka. Cuma adalah sebahagian orang jalan ada dahi je, benda lain ada. Dia tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lagu mana nak cang? Hok tu golongan muwahhidin di dunia dulu, tapi dia buat dosa. Keluarkan dia, mandikan dia, akan balik semula jasad dia, dia akan masuk syurga juga. Cuma nak ayat azab Allah kekal bagi orang yang ingkar, yang kufur. Cuma orang yang lakukan dosa pun kena azab, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi balasan atas kedegilannya, dan Allah Ta'ala akan beri dia juga nikmat sebab dia percaya bahawasanya Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Cuma dia tak buat ikutan seperti mana yang Allah Ta'ala minta dan seperti mana yang Nabi ajar.
Wallahu alam, situ saja untuk kita pada malam ni. Dan sebelum tutup mungkin ada beberapa soalan. Kita buka ruang soalan dulu. Soalan ni, standard yang kita tahu tahap azab yang diterima paling rendah. Pakai sepatu untuk malu. Sama tak standard orang kafir dengan orang yang Islam masuk lagi? Tak sama standard. Orang kafir macam mana? Kita tahu yang paling ringan azab dia pakai sepatu duduk. Paling ringan. Azab tu sebenarnya sama tak dengan orang kafir dengan orang yang Islam masuk lagi? Gitu. Azab, soalan dia, adakah ada perbezaan azab orang yang kafir dan orang Islam yang masuk neraka? Macam kita sebut tadi lah, ataupun istilah yang digunakan oleh Syarhus Sunnah ni ataupun Imam Ghazali, al-muwahhidin, golongan tu. Dalam neraka, dalam hadis Nabi sebut bahawasanya antara azab paling ringan dipakaikan sepatu daripada duri tu, pakar menyebabkan jadi lega otot. Tu azab golongan muwahhidin. Nabi beritahu golongan yang orang Islam tapi masuk neraka, tu azab paling ringan dia kena. Azab ahli, orang kata apa, ahli neraka yang memang kafir dah di dunia, azab dia berbeza. Neraka dia pun tak sama macam neraka orang-orang Islam. Dia tak akan duduk sekali, dia ada darakat, orang kata apa, tingkatan-tingkatan yang tertentu. Hak tu memang khusus dia duduk dalam tu. Macam dalam Quran Allah Ta'ala sebut bahawasanya ahli neraka ni, hak yang kafir ni, dia minta kepada penjaga neraka itu, ya Malik, wahai Malik, tolong minta pada Allah Ta'ala buat kami ni mapuh jadi debu senang, dok rok nak tahan ni. Maka Malik kata, kamu akan kekal begitu. Maknanya dia tak tahan dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni khusus bagi ahli orang yang memang kafir dah. Jadi jawapan dia memang ada perbezaan lah. Orang Islam yang masuk neraka, azab dia Allah Ta'ala, dia gini, sistem dia, orang Islam yang masuk neraka ni Allah Ta'ala sucikan dia. Neraka tu jadi tempat Allah Ta'ala sucikan dia daripada dosa-dosa dia. Kalau neraka bagi orang yang kafir ni, neraka tu tempat Allah Ta'ala zahirkan kemarahan dia dengan sebab tak mau dengar kata. Neraka bagi orang Islam yang masuk neraka ni tempat untuk Allah Ta'ala sucikan dia pada dosa. Sebab syurga tak akan boleh masuk illa at-tayyibin, orang-orang yang bersih saja. Jadi tu memang prosedur yang Allah Ta'ala letak dah. Ahli muwahhidin, orang Islam yang buat dosa, dia kena masuk neraka. Tapi azab dia punya kelas azab dia tak sama macam orang yang memang kafir. Jadi tu jawapan ni, wallahu a'lam. Yang diseksa untuk membersihkan dia daripada dosa. Nanti dibersihkan dulu. Dan sudah Allah tak ampunkan dosa dia. Tapi kalau Allah ampunkan dosa dia, kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dia akan direct masuk ke syurga selalu, tak masuk terus neraka. Sebab banyak kalau kita tengok hadis-hadis Nabi cerita tentang orang-orang yang dapat balasan, orang kata nasib baik. Nabi cerita orang yang buat dosa penuh langit dan bumi, Allah Ta'ala beri dia masuk syurga hanya kerana dia ada sangka baik. Dia kata Allah Ta'ala tak akan sia-siakan iman yang ada dalam hati dia. Kalau kira dia kena masuk neraka, tapi dengan sifat Allah Ta'ala Maha Pemurah, Allah Ta'ala beri dia masuk syurga. Hak ni masuk dalam kategori orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi dia ada satu nilai dalam hati dia yang Allah Ta'ala tilik. Walaupun benda tu kecil di mata manusia, tapi besar di dalam pandangan Allah, maka Allah Ta'ala masukkan dia. Ni orang panggil rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat Zul Jalali wal Ikram Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala ni yang sifat dia maha jalal. Jalal ni maksud dia yang maha perkasa. Allah Ta'ala ada sifat marah yang ingin dia tunjukkan, dan juga dia ada sifat ikram, maha pemurah, yang ingin dia tunjukkan. Yang mana cerita tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zul Jalal wal Ikram yang dia masukkan sebahagian hamba dia dalam syurga ni, Allah Ta'ala cerita dalam surah Ar-Rahman. Tidak ada perkataan Zul Jalal wal Ikram disebut 2 kali, melainkan dalam surah Ar-Rahman saja dalam Quran. Tu kita akan bahas pada kali akan datang. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.